Tadi Kapten ada sebut pasal ramalan yang ni laku dia ketuhanan. Dan kalau ramalan macam khurafat ni memang akan jatuhkan akidah seseorang. Tapi macam mana kalau ramalan tu dia jenis ramalan yang berkenaan dengan macam tanda-tanda kiamat besar dan kecil, macam biasanya yang ada setengah ulama-ulama yang ada pendapat-pendapat yang berbeza. Okey. Ramalan macam ni. Bagus soalannya, bagaimana tentang ramalan-ramalan tanda-tanda kecil dan besar tentang akhir zaman, menghampiri kiamat apa semua tu. Jika ramalan-ramalan itu berasal daripada Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka itu kita terima sebab ramalan itu datang daripada Allah Subhanahu taala sendiri. Sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutnya, yang menyabdakannya, tapi berdasarkan surah An-Najmi, surah nombor 53, ayat-ayat yang awal tu, khususnya ayat 3 dan 4, bahawa Rasulullah SAW bila bercakap tu bukan kerana nafsunya, bukan kerana suka hatinya, tetapi kerana ataupun berdasarkan wahyu Rasulullah, berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika bagi dia meramalkan di akhir zaman ada sekian-sekian, ada sekian-sekian apa semua tu, itu memang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memang mengetahui apa yang akan berlaku di akhir zaman pula. Okay. Satu lagi bentuk ramalan yang tak salah, ramalan cuaca. Okey, jangan pergi makan ramalan cuaca tu syirik pula. Sebab ramalan cuaca tu ramalan yang salah tu, dia duduk, besok kamu dia jatuh longkang. Dia gitu Dia main bola. Tapi kalau ramalan tu berdasarkan arah angin macam mana, tekanan udara macam mana, ketumpatan, humidity apa kena, lalu dia meramalkan besok akan hujan. Itu bukan apa nak kata bentuk syirik. Baik, itu ramalan tu berdasarkan pada fakta-fakta alam yang Allah SWT sendiri menciptakannya supaya manusia dapat mengenal benda tu. Okay, jadi ramalan cuaca tidak termasuk dalam kategori yang salah. Besok tak nak baca dah weather forecast. Okay, ramalan yang salah tu yang macam saya sebut tu lah, yang kadang-kadang bukan ni je, yang tahun baru Cina pun ada kan. Tahun ni tahun monyet, tahun kera, tahun babi, so akan jadi sekian-sekian, akan jadi sekian-sekian. Kadang-kadang kita pun ikut percaya tau. Okay. Kita ada sebut pasal tu berbisik-bisik pada perkara kejahatan semua kan. Di dalam ayat yang kat situ juga ada sebut juga tentang kata kecuali perkara ke arah ketakwaan dan tu lah. Kalau boleh Kapten buat sikit sebab macam dari segi perkara-perkara keburukan tu kita nampak lah contoh-contoh kan, tapi dari segi ketakwaan tu kita nak tahu macam mana maksudnya. Okey. Soalan yang betul. Tadi saya sentuh tentang larangan kita berbisik-bisik. Larangan saya masuk tu berbisik-bisik dalam perkara yang mungkar, dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Berbisik-bisik untuk mengata orang lain, berbisik-bisik untuk membuat fitnah. Tapi kalau berbisik-bisik macam dalam surah Al-Mujadilah, mari kita rujuk surah nombor 58, ayat nombor 9. Surah nombor 58 ayat nombor 9, Allah berfirman, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbisik-bisik sesama sendiri, maka janganlah kamu berbisik-bisik untuk melakukan dosa dan pencerobohan serta perbuatan derhaka kepada Rasulullah. Dan berbisiklah. Bisik yang boleh tu apa? Untuk berbuat kebajikan dan takwa. Dan hendaklah kamu tetap bertakwa kepada Allah, yang kepadanya kamu semua akan dihimpunkan pada hari kiamat kelak. Maka berbisik-bisik pada kebajikan dan takwa. Contohnya apa? Kita berbisik, geng, malam ni ada kuliah, jom kita pergi. Ataupun kita hantar email, besok ada program kebajikan menolong rumah anak yatim ke apa ke, kita hantarkan email. Benda begitu tu yang boleh tu ke arah kebajikan dan takwa. Ataupun kita lihat orang tu dia buat benda salah, lalu kita bisik-bisik padanya, geng, rambut kamu tu macam rambut perempuan lah. Rasulullah SAW melaknat lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki. I think you should change your hairstyle. Jadi kita bisik-bisik, jangan kita cakap ruang umum begitu, memalukannya. Jadi ini bisik-bisik ke arah kebajikan dan takwa yang dibolehkan. Bahkan sebahagian dalam rangka kita nak membetulkan orang, lebih dianjurkan berbisik-bisik ataupun dalam suasana tertutup, supaya tidak menjatuhkan maruahnya ataupun tidak mengusik egonya. Kalau kita nak bagi beritahu orang tu kesalahannya, kita cakap besar-besar gini, dia akan terasa. Bukan sebab yang kita tegur tu salah, tapi egonya telah terguris. Sebab kita nak memalukan dia depan orang ramai. Tapi kalau kita bisik-bisik kepada dia, dia akan lebih mudah untuk menerima. So, boleh berbisik-bisik dalam kebajikan dan takwa. Kita cakap bisik-bisik pada kawan kita email ke SMS ke, pada perkara yang selari dengan agama.
Yang dilarang tu untuk kita membuat fitnah, kita berburuk sangka, kita menuduh-nuduh orang lain sekian. Sama ada bisik-bisik melalui mulut, ataupun melalui SMS, ataupun melalui email. Okey, jadi dalam bab bisik-bisik ini rujuk surah Al-Mujadilah. Okey, surah nombor 58. Dan adakah ini termasuk dalam kategori yang sama? Macam kita berbisik-bisik dengan kumpulan orang, katakan kita tidak menyukai seseorang, tapi kita tak mampu untuk cakap secara direct sebab kita tahu kalau kita rasa kalau kita beritahu secara terus mungkin akan lebih memudaratkan, jadi akan membenci kita dan perkara itu tak akan berubah. Jadi opsi yang ada mungkin masa tu kita berbisik-bisik di antara kita, kata apa, dia ni tak baiklah, tak berapa bagus tapi dan kita mencari jalan macam mana nak memperbetulkan keadaan itu. Okey. Dan sejauh manakah kita boleh berada dalam keadaan macam tu? Okey. Faham. Okey, kita ada satu fulan ni yang ada beberapa ciri tak bagus padanya. Kita nak tegur dia tak boleh, lalu kita berbisik-bisik dengan rakan-rakan kita dalam rangka mencari jalan macam mana nak membetulkan si fulan itu. So, adakah betul ke tidak? Okey, pertama sekali bila kita kata susah nak membetulkan orang itu, adakah kita telah mencuba sedaya upaya atau tidak? Sebab tanggungjawab kita bila kita melihat ada orang lain yang tak betul, ialah kita membetulkannya. Kita melarang kemungkarannya dengan membetulkannya. Kadang-kadang kita tidak cukup berusaha untuk mencari ruang untuk membetulkannya. Lalu kita beralih pada plan B. Kita berhajat baik untuk berbincang dengan rakan-rakan, berbisik-bisik bagaimana nak membetulkannya. Tapi lebih kerap daripada jarang, bila kita bincang-bincang tu, ianya hanya berakhir di situ, berbincang-bincang. Lalu sehingganya pada tadinya hanya seorang yang tahu keburukannya, sekarang 5 orang dah tahu keburukannya. Dan 5 orang ni tidak pun approach orang itu untuk membetulkannya. Lazimnya yang berlaku itu. Saya faham apa yang maksudkan, ialah kita berbincang macam nak betulkannya. Tapi lebih kerap daripada jarang, more often than not, it doesn't happen, it doesn't bring any benefit. Melainkan keburukan orang itu lebih tersebar-sebar dan aibnya lebih terbuka-buka. Lalu 5 orang, 4 orang tu diam, tahu. Seorang lagi pergi cerita kawan dia pula. Kenapa kamu cerita? Dia tak, aku cerita dalam rangka nak mencari jalan macam mana nak betulkannya. Dia bincangkan lagi 5 orang. Oh, tu. Astaga. So, macam mana kita nak buat dengan itu tu? Wallahualam. Dalam 5 orang yang dia cerita tu, 4 dia, yang seorang tu cerita ke orang lain pula. So, begitulah semuanya cerita ni tersebar sebenarnya. Okey? Sini kita ada dalam bab lain yang sebut, apakah boleh kita nak menceritakan aib orang lain dalam rangka mencapai sesuatu kemaslahatan supaya orang-orang berhati-hati ke apa ke. Memang dibolehkan, tapi fikir 5 kali 10 kali sebelum buatnya. Sebab kadang-kadang bila kita nak cerita aib orang lain ke, aib itu sebenarnya tidak aib pun. Biasa-biasa saja, kita yang tak suka sebenarnya. Tak suka ke orang tu, bukan apa. I minat kat girl tu, dia pula pergi ambil, ke tension dengan dia. Semua dia buat, semua salah. Tak ada kaitan pun. Kan? Tengok cara pakaian dia tu, dia tak pakai jubah. Tak mahu. Semata-mata sebab kita punya mindset ni, orang agama mesti pakai jubah. Tak boleh pakai t-shirt, tak boleh pakai jeans. Lalu kita pun dah tak suka pada dia, lalu kita panggil dia satu aib. Padahal bukan. Kalau kita diam dan kita sentiasa mencari ruang untuk menegur dia, itu tetap lagi bagus daripada kita nak berbincang dengan orang lain untuk mencari jalan kononnya bagaimana nak membetulkannya. Okay, sebab banyak yang telah berlaku orang-orang yang berbincang kononnya untuk membetulkan kesalahan seorang fulan ke fulanah. Kesalahan itu tetap ada, akan tetapi berita yang salah itu telah tersebar-sebar merata-rata sebenarnya. Kalau bincang dengan isteri sendiri macam mana? Macam mana? Berbincang dengan isteri hati. Dengan wife kita sendiri. Saya lebih suka diam. Lebih suka diam. Ada satu hadis famous dalam bab ni, riwayat Imam Muslim dan sahihnya. Memang sahih. Seorang sahabiah nama Fatimah binti Qais, yang dilamar oleh 2 orang. So Fatimah ni dah confused. Oi, aku ni hebat. Dua-dua orang nak aku benda satu ni. Lalu Fatimah datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
untuk bertanya lebih kurang, ya Rasulullah, aku dilamar oleh A, aku dilamar oleh B, apa pandangan kamu? Lalu Rasulullah menjawab, orang A itu ringan tongkatnya. Orang B ni pula seorang yang fakir. Okey, boleh cakap ya? Rasulullah menerangkan kepada Fatimah, A ini ringan tongkatnya, B ini orang yang fakir. Berdasarkan hadis yang sahih ini, agak ramai yang membuat tafsiran bahawa kita boleh menerangkan keaiban, kelemahan orang lain kerana sesuatu kemaslahatan. Akan tetapi kalau kita mencermati hadis ini, bila A itu ringan tongkatnya, ada dua maksud dalam bahasa Arab. Okay, itu kiasan, ada dua maksud. Nombor satu, dia suka pukul isteri. Nombor dua, dia tu banyak bermusafir. Dalam bahasa Arab, orang yang ringan tongkatnya ada dua maksud. Satu tu suka pukul isteri. Nombor dua, suka bermusafir. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslimnya cenderung pada pandangan A, suka pukul isteri. Hanya saya pula tertanya-tanya, kalau ada seorang suami yang suka pukul isteri, apakah Rasulullah akan mendiamkannya dan membiarkannya saja? Sebab yang pukul kalau dibolehkan pun berdasarkan surah An-Nisa ayat 34, memukul dalam tujuan mendidik, selepas diusahakan cara lain, memberi nasihat, memisahkan tempat tidur. Kalau ini yang main suka pukul aja, ini satu perkara yang Rasulullah akan sendiri pergi tegur lelaki itu. Kalau bermusafir, sebab orang Arab dulu suka bermusafir bawa tongkat. Kalau yang boleh jalan biasa pun dia orang bawa tongkat. Ada ular dia orang pukul. Kadang gantung itu bawa, dia tak ada backpack, gantung buku sak kat belakang itu. So kalau satu bermusafir, bukan satu aib. Saya pun selalu musafir lah, nak kerja gitu kan. Okey, orang yang B pula, dia seorang fakir. Adakah ini satu aib? Tidak juga. Dalam beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menerangkan keutamaan orang yang miskin, orang yang fakir. Tidak semestinya satu aib. Orang yang kaya pun sebenarnya aib. Sebab orang kaya ni mudah lupa dunia. Shopping je kerja dia. Dah beli 2 core, baru keluar HTC quad core, gatal hati nak beli. Kan, dah keluar iPad tu, nak beli iPad 3, gatal hati nak beli. Aib juga tu sebenarnya. So hadis tu sebenarnya bukanlah menerangkan satu aib, tapi menerangkan ciri A dengan B untuk memudahkan sahabayah tadi untuk memilih siapa calon yang sesuai. Okey, jadi kalau kita nak bincang tentang kekurangan seseorang lain, meskipun dengan orang rapat dengan kita, our best friend, kita punya isteri dan sebagainya, kalau diam lagi bagus. Sebab fikirlah ada manfaat ke mudarat. Sebab kita bincang-bincang di hari akhirat kita menjadi orang yang muflis. Tadi saya baca hadis, ingat tak? Kita jadi orang yang muflis, yang tetap air tadi tu tetap bagi ada. Kita duk bincang-bincang, konon dia nak cari maslahat, tak ada maslahat, akhirnya kita yang menjadi orang yang muflis, orang yang bankrupt di hari akhirat. Soalan lain, pandangan lain? Ustaz, tadi dijelaskan tentang masalah kewajiban kita untuk melakukan research, khususnya dalam masalah agama. Sekarang dalam masalah-masalah yang sudah termasuk dalam masalah khilafiyah, artinya dalam misalkan dalam masalah cabang itu, Ustaz, sejauh mana kita harus benar-benar melakukan riset untuk memilih suatu pendapat, ataukah kita bisa berpegang pada salah satu ulama saja? Okey, bagus. Tentang anjuran saya tadi untuk kita membuat research dalam agama. So, soalan akhir tadi, bagaimana pula kalau research tu dalam perkara-perkara khilaf, adakah patut kita nak mendalami perkara itu atau tidak? Pada saya sangat patut. Sangat patut, supaya kita dapat mengenal perbezaan pendapat yang ada dan dapat membezakan antara perbezaan pendapat yang dibolehkan dengan yang dilarang. Saya bagi contoh tentang cara semayang, kedudukan tangan mereka berdiri. Kita dah biasa dari Malaysia, tangan di sini slightly above navel, lubang pusat. Kalau kita tidak mendalami bidang khilaf, kita tengah semayang, tengok jemaah sebelah tu macam ni. Tengok dia ni sakit kantung apa ni. Yang tengok kiri pula tangan bawah, ni nak pergi jamban ke apa ni. Kita akan mudah berburuk sangka pada orang yang buat lain. Dada boleh, sini boleh, bawah boleh. Kemudian nampak orang semayang tangan dalam poket, ini pun boleh kot. Tapi kalau kita mengkaji hadis-hadis Nabi SAW dan mendalami khilaf dalam bab ini, kita akan tahu di dada boleh, di sini boleh, bawah boleh, tapi dalam poket tak boleh. Jadi situ ada manfaatnya kalau kita mendalami khilaf.
Iaitu kita dapat menghormati perbezaan pandangan yang ada dalam bab tu. Kita mengkaji dalam bab Bismillahirrahmanirrahim. Adakah dibaca secara jahar atau sir? Dalam sembahyang subuh, maghrib, isyak. Kita sudah biasa membaca Bismillah secara kuat. Tapi sekali dengar imam macam imam tadi baca Bismillah perlahan. Ish, tak sah solat aku. Dia tak baca Bismillah. Dia tak nak jadi imam kat sini. Ini surah apa ni ya? Mula kita tertanya-tanya sebab kita tidak mendalami khilaf dalam bab ni. Dan bila kita mendalami khilaf, sangat penting kalau kita mencenderungi satu pandangan, kita juga kena menghormati pandangan yang lain, asalkan pandangan itu juga ada dari dalil syaraknya tu. Kita mencenderungi membaca bismillah secara kuat misalnya, sebab ada hadis-hadis dalam bab tu. Tapi bila kita mengkaji, ada juga hadis-hadis yang menerangkan bahawa Rasulullah SAW bila membaca Al-Fatihah tidak menguatkan bacaan bismillahnya tu. Oh, ada juga. Tak apa, I follow this one, pandangan A baca kuat. But my friends nak baca perlahan, saya terima lah juga. To me this is stronger, but to him, to her, something else is stronger. Jadi kalau kita mendalami khilaf tu, kita akan lebih berlapang dada bila melihat orang lain. Kadang-kadang kita jumpa Pak Arab kan semayang pakai seluar bermuda lah, yang lelaki lah. Kalau kita ush tak sah. Jumpa pula mak Arab semayang tak pakai telekung. Kita ni daripada zaman kecil dulu, telekung syarat sah semayang untuk orang-orang hitam. Tak pakai telekung, dia dengan jubah, dia dengan tudung yang apanya tu, nampak tangan ada apa semua. Lalu kita mula bersangka-sangka yang ni apa ni mak Arab semayang tak sah ni. Padahal kalau kita mengkaji sebenarnya ada juga, dia pun ada hujahnya, dia pun ada dalil juga. Jadi di situ ada manfaatnya kalau kita belajar khilaf, kita belajar perbincangan di kalangan para ulama, lalu kita dapat, nilai kita dapat lebih luas lagi. Bahkan ada satu kata pepatah dari seorang tokoh Islam, saya tak ingat apa nama dia. Tapi bagi dia menyebut, orang itu menyebut seseorang itu tidak dapat mencium keharuman fiqh jika dia tidak mendalami perbezaan pendapat. Dia tidak dapat mencium keindahan kewangian fiqh kalau dia tidak mendalami perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat ni kalau kita baca semua kitab-kitab, dalam kitab mazhab Syafi'i sekalipun, ada perbezaan pandangannya tu. Sesuatu yang tidak dielakkan. Sebagaimana juga dalam bidang kalian pun ada khilafnya juga. Dalam bidang engineering ke, nak bina jambatan daripada A ke B, nak bina jambatan yang gini ke, yang bergantung tali tu ke, yang nak buat pilar ke, ada khilaf juga. So dalam agama pun bila kita berinteraksi agama berdasarkan ilmu, berdasarkan hujah fakta, akan ada khilaf. Dan bila kita dah menguasai khilaf itu, kita akan dapat menghormati orang lain yang buat lain daripada kita, dan kita dapat lihat orang lain yang buat salah dan kita pun boleh tegur dia. Geng, ni sembahyang tangan dalam poket ni macam mana ni? Kan tahu dah salah. Jadi contohnya gitu. Di kalangan muslimat kalau nak tanya, nak tulis apa pun boleh juga. Waktu kita berapa? 8. Basah. Captain, kadang tu macam dalam perkara khilaf macam ni ada perbezaan pendapat. Apa yang kita tengok sekarang kadang tu setengah orang yang tak faham, dia akan jadikan ni alasan untuk pecah belah. So apa komen Captain pasal benda? Macam Orang yang tak faham. Okey. Jangan pecah belah lah. Ada satu kata-kata menarik daripada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, bila beliau pun berbeza pendapat juga dengan tokoh-tokoh yang lain, beliau berkata, kami berbeza dalam memberi pandangan, tapi tidak berbeza dalam hati kami. Maknanya kita berbeza dalam memberi pandangan. Pada pandangan saya, kita patut sekian. Kita pula pandangannya patut sekian. Kalau hadisnya begini, ini pula hadisnya begini. Contoh yang paling baik, solat sunat tasbih. Familiar tak sebenarnya solat tasbih tu? Hadis dalam bab ni sahih ke tidak? Tapi pernah dengar kan solat sunat tasbih tu, yang setiap rukun tu kita baca tasbih. So solat sunat tasbih tu darjatnya memang diperselisihkan oleh para ulama dari dulu sehingga sekarang. Sebahagian berkata hasan, sebahagian berkata dhaif jiddan, sebahagian kata mungkar, sebahagian kata boleh amalkan, sebahagian tak boleh amalkan. Jadi bila kita tahu benda ni, saya berpandangan tak payah buat semayang sunat tasbih sebab hadisnya dhaif. Tapi rakan saya mungkin berpandangan saya lebih cenderung hadisnya hasan, saya nak semayang. Jadi kita berbeza dalam pandangan. Saya tak nak semayang, dia nak semayang.
Tapi hati kita tetap sama. Tak apa, tak berpecah. Kita masih geng. Dalam FB masih friend. Tak adalah unfriend kat situ. Jadi gitu, kita kena didik diri kita gitu. Asalkan masing-masing ada hujah. Dan kita kena lihat apa hujah itu, kita kata dapat diterima ke tidak. Okey. Jadi cuba saya upaya jangan berpecah kerana perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat ni sangat-sangat banyak. Dan itu satu bentuk ujian Allah SWT pada kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan perbezaan pendapat. Dalam bidang fiqah lah maksud saya ni. Okey, ada orang nak baca kunut, ada orang tak nak baca kunut. Kita nak baca kunut, silakan kalau kita menganggap hadis-hadis itu kuat. Tapi bila kita pergi buat umrah, katakan semayang di Madinah Mekah, lalu imam di sana bila sami Allah wa rabbana walakal hamd lama sikit. Jangan kita buat andaian pula imam tu dia lama sikit bagi can kita semayang baca kunut. Tak betul tu. Sebab imam tu memang ada bacaan-bacaan zikir bila iktidal yang lagi lama, lagi panjang. Dan kita sebagai makmum, tanggungjawab kita sesungguhnya imam tu hanyalah dijadikan untuk diikuti. Apabila takbir dia kiam-kiam, rukuk-rukuk, kita ikut sebiji-sebiji. Jangan sebab kunut, ini imam kata saya tak nak semayang kat sini sebab dia tak baca kunut. Hak yang tak nak baca kunut pula tak nak semayang kat sini sebab dia baca kunut. Okey, benda-benda begitu tu yang akan menyebabkan kita berpecah belah. Sebab semayang jemaah ni antaranya ialah untuk berjemaah, untuk kita mencapai darjat 27 kelebihan itu. Ya, ialah kita sanggup bertoleran dalam perbezaan pandangan yang boleh diterima. Kalau imam tu wanita, Aminah Madud, di situ tu yang kita tak boleh terima. Okey. Jadi perbezaan pandangan kita boleh beza dalam pandangan, jangan berbeza dalam hati. Hati kita tetap bersama. Sebab kita tetap menyembah Allah yang satu dan kita memiliki seorang rasul saja, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi sampai sini saja. Tak ada soalan apa terakhir. Okey, kita tutup majlis di sini dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.